Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, seronok no. Boleh balik kita berjemaah, boleh balik kita berkuliah setelah berapa bulan no, daripada saya sendiri ni ke hari pertama ni. Jadi Masjid Badar ni bertuah sebab dapat saya berceramah kali pertama selepas Covid. Bermula last kali kita boleh berceramah 18 hari bulan 3. Hari ni 15 hari bulan 7. Betul ke 15? Betul kan? 15. Esok 16. Banyak perkembangan yang berlaku dalam masa 3 bulan ni, termasuklah dapat kerajaan baru. Alhamdulillah, kita duk angan-angan nak dapat kerajaan ni. Kita ingat kot nak kena tunggu lagi 3 tahun lagi kan. Tapi Alhamdulillah, dengan rezeki yang Allah bagi, itu satu nikmat yang kita tak sangka. Atas doa kita, atas permintaan kita yang ada, Allah tengok keikhlasannya, maka Allah bagi kita kemenangan yang kita tak jangka. Bertanding pilihan raya bagi nak rak, kalah, haram tak menang pun. Tapi tak bertanding menang. Tengok, betul tak Allah Ta'ala sebut, qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai manusia, Muhammad bagi tahu kat depa, habaq dekat depa umat kamu, kekuasaan ini milik Allah, bukan milik manusia. Manusia boleh ikhtiar, boleh usaha untuk dapatkan satu bentuk sistem pemerintahan yang kita idamkan. Tapi sebenarnya bukan kalau kita menang pun dengan sebab kita menang, tak. Allah nak tanam satu di Malaysia ni, tuan-tuan, inilah uniknya. Negeri lain tak ada jadi lagu ni. Negeri lain tak ada lagu ni. Itu untungnya dapat Perdana Menteri umur 93 tahun. Untung tak? Sebab bila dia terlupa, dia letak jawatan tu esok. Negara lain tak ada. Duk elok merintah lah. Tata dia terlupa, dia letak jawatan dia hari tu. Habis semua kerajaan dia runtuh. Tu kira satu nikmat juga tu kan. Jadi lain kali kalau nak cepat ni, suruh nanti menteri hak tua-tua sikit, hak umur 100 tahun kan, insyaAllah dia cepat lupa tu, dia habis kan. Tuan-tuan, ini satu rezeki yang Allah bagi dekat kita. Pasal Allah sebut, akulah yang memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Aku juga yang mencabut kerajaan dan kekuasaan daripada siapa yang aku kehendaki. Aku menghinakan sesiapa yang wa tu'izzu man tasha', aku muliakan siapa yang aku kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan aku hinakan siapa yang aku kehendaki. Biyadikal khair. Setiap yang berlaku tu ada kebaikannya. Jangan kita kata Covid ni satu benda yang tak baik, jangan. Ada kebaikannya. Semua ada kebaikan. Allah atok. Jadi Allah nak tengok kita sabar ke tak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wahai manusia, dua benda ni kamu peganglah. Kalau kamu ada masalah, pegang dua benda ni. Yang pertama, sabar. Saya bab sabar ni, saya cukup banyak sekali cerita yang berlaku kat diri saya. Bab sabar ni memang sungguh. Sabar ini kalau dalam surah Yusuf
Apa kata Nabi Yaqub? Fasabarun jamil. Allahu Akbar. Satu ungkapan yang indah, yang menggambarkan bahawa sabar itu indah, cantik. Memanglah kadang-kadang kita tak sabar juga kan, tapi maknanya kita kena kontrol diri kita. Kena kontrol diri kita supaya lebih melihat kepada takdir Allah itu satu benda yang baik segala-galanya. Sebab tu Nabi selalu berdoa dengan satu doa yang ini, doa ni yang ajar kat saya ni tok guru yang hebat. Masa saya mengaji di Mesir, ada satu tok guru saya mengaji kat dia. Saya ingat tuan-tuan pun kenal, nama dia Syekh Sya'rawi almarhum, tinggal dah. Syekh Sya'rawi ni ada gelaran dia, ulama-ulama bagi kat dia. Kata Syekh Sya'rawi, aku ajarkan kepada kamu satu doa yang kamu tidak akan susah lepas ini, dia kata. Saya saja minta kat dia, kata Syekh tolonglah, mengaji ni susah. Mengaji perubatan kan susah lah, nak mengapai, nak mengingat. Ubat saja nak kena hafal 240,000 jenis. Nama ubat tu tak kira tindak balas dia lagi, side effect dia lagi, contraindication dia lagi. Orang hak belajar yang tahu sikit-sikit pasal perubatan, dia boleh faham. Bukan senang nak jadi doktor ni. Memanglah kerja doktor ni cucuk pungkuk orang lah. Tapi nak jadi doktor tu, dia punya pengajian dia 6-7 tahun. Dan masa tu saya minta nasihat dia, bagi saya sabar. Dia kata doalah dengan dua benda ini. Kalau kamu berdoa, kamu tidak akan merasa keluh kesah. Apa dia doa dia? Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni saghiran fi aini wa ja'alni kabiran fi a'yunin nas. Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, doa ni dalam hadis Nabi ada. Apa maksud dia? Wahai Allah, bagikan aku jadi orang yang syakur. Syakur ni apa? Dia lebih tinggi martabat daripada syukur. Dalam bahasa Arab, dia tidak ada sia-sia. Jangan kita kata silap buh baris kot. Kita biasa sebut syukur. Tak. Syakur maknanya isim mubalaghah dia panggil. Bila isim mubalaghah, maksudnya apa? Sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Nak abang kata bukan takat terima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Yang tu lah. Tak ada perkataan nak sebut kata terima kasih dalam bentuk biasa. Tak ada perkataan nak abang betapa kita berterima kasih dan bersyukur pada Allah. Yang kedua, Allah maja'alni sabura, jadikan aku sabur. Sabur lain, sabar lain. Kalau sabar biasalah. Sebab tu dia sebut Allah maja'alni sabara. Dia sebut Allah maja'alni sabura, yang sangat-sangat sabar. Jadi bila sebut sangat-sangat sabar, kita faham. Hidup ni tak boleh kalut langsung, duduk diam dia, relax. Sebab semua tu Allah sudah takdirkan dalam takdir hidup kita. Kita je kata Covid ni tak baik untuk ekonomi. Memanglah untuk negara, untuk pemimpin politik, untuk pakar-pakar keuangan, niaga pun lingkup, ada yang tutup bisnes. Kita pun gaji yang kerja sendiri ni tak ada pendapatan. Saya ni nak abang malam ni bukan ada skepiang dalam poket ni, tak ada skepiang. Orang Kedah sebut skepiang, dia faham lah. Sekepin duit pun tak ada. Habis langsung. Bayangkan kita kerja sendiri, bila main PKP, buka klinik pun orang tak main. Orang tak main sebab orang tak boleh keluar. 3 bulan tak bekerja, tambah orang-orang kampung di sekitar Pendang tu, klinik saya di Pendang. Mana ada duit? Dah kali dia timpa pergi klinik kerajaan, sebab klinik kerajaan free, bayar RM1. Klinik saya kalau nak ambil ubat kena banyak-banyak lah juga. Sebab ubat memang mahal. Jadi orang tak main. Jadi 3 bulan ni tak ada pendapatan. Zero income. Boleh dikatakan habis simpanan-simpanan ni, habis ni. Semua orang menghadapi benda yang sama, saya yakin.
Termasuk yang kerja kerajaan tu sabit gaji jalannya. Kan, kalau gaji tak jalan, pekerja kerajaan memang letih kan. Orang hak kerja kerajaan tu nasib baik ada income yang tetap. Jadi betul dah kerajaan dengan bantuan prihatin ni, dia kata okey, ada tempoh moratorium 6 bulan tak ada bayar bank. Kalau tidak jenuh. Bayar duit rumah pun sebulan berapa ribu dah. Bayangkan 6 bulan moratorium ni jadi satu rahmat untuk kita. Kerana kerajaan ni dia prihatin, dia fikir dalam pemikiran orang susah. Sebab pemimpin dia mungkin biasa susah. Dia susah ni dia tak boleh agak, tak boleh. Dia berlakon kata dia susah, tak boleh. Dia memang orang susah. Tan Sri Muhyiddin ni memang orang asal kampung. Bapak dia pun tok guru, nama pun Yasin. Haji Mat Yasin. Jadi bila kita tengok dia prihatin sampai tahap tu, kita yakin this is the leader that we want to become our leader. Inilah dia pemimpin yang kita nak jadi pemimpin kita. Sebab dia boleh darasa denyut nadi rakyat ni. Tu tak kira lagi lah yang rancangan ekonomi tu, saya tak masuk tu bab tu. Saya nak cerita tentang keadaan diri kita masing-masing lah ni. Nombor 1, gaji pendapatan tak ada. Nombor 2, simpanan habis. Nombor 3, tak ada income. Ni kalau start bulan 10 nak kena bayar balik bank ni, saya duduk melengung ni. Aku nak buat apa ni? Nak cari duit income dalam masa ni dah berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Raya haji ni pun walaupun boleh kita solat raya-raya apa, jadi tak berapa seronok pasal duit tak ada. Mungkin orang yang sembelih korban pun tak banyak. Saya meniaga lembu ni, meniaga lembu lah, tak ada apa nak buat. Cari lembu, abang nak jual untuk bagi masjid-masjid, tak ada siapa masjid minta pun. Pasal tak ada duit. Orang pun tak berapa ada duit. Lembu pun mahal lah ni. Jadi tuan-tuan, ini masalah-masalah yang Allah bagi. Tapi adakah benda ini Allah mahu dia jadi benda yang menyusahkan kita? Tak, Allah tak mahu jadi susahkan kita sebenarnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Sekali-kali tidaklah aku nak jadikan satu perkara itu haraj, benda yang menyusahkan kamu. Dah, Allah tak suka susahkan kita. Habis kenapa Allah hantar Covid ni? Ada sebab dia. Walakin liyutahhirakum. Tapi tujuan dia membersihkan kita daripada dosa hak kita buat. Sebelum ni dosa mungkin kita banyak buat, tu saya kira lah siapa-siapa pun, Tok Imam ke, Tok Bilai ke, Ustaz ke, dosa tu banyak sangat di kalangan masyarakat ni. Maka akhirnya Allah hantar satu bentuk bala, la'allahum yatadarra'un. Moga-moga mereka itu jadi dekat dengan aku. Kita solat pada waktu Covid ni, dia jadi khusyuk tu lain macam. Pasal kita tahu, ya Allah, tak ada yang boleh selamatkan kami. Vaksin tak ada. PKP ni ikhtiar saja. Tapi banyak yang ikut PKP pun buat penjarakan sosial, tak bersalam, pakai mask, pakai sanitizer. Hak nak kena juga. Kena juga. Maknanya apa? Yang melindungi kita tu bukan usaha sangat, tapi siapa? Allah. Maka bersyukurlah sebab kita tak kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ni walaupun tak sihat, duduk atas wheelchair, duduk pi selang sehari duduk pi tempat Covid tu hospital lama. Tempat dialisis tu depan tu. Kan patutnya mereka tukar lah tempat dialisis tu. Bohlah tempat elok sikit kan. Tapi tak apalah. Dah yang tu je yang ada kan. Kita harap kementerian, menteri baru ni boleh fikir tengok lah kot. Hantar pergi jauh sikit. Sebab apa? Situ tempat di mana orang-orang Covid buat Covid di situ. Mana risiko setiap selang sehari tu saya kena tanggung. Untuk masuk ke dialisis nak cuci darah tu, kita kena tutup semua, full face. Sebab takut kita lalu di laluan yang pesakit Covid ni lalu. Sampai laluan dia pun kita tak apa boleh lalu. Sebab tu dia ada dia panggil sanitasi, proses sanitasi.
bomba api sembok ayak chemical tu untuk matikan virus COVID ni. Sebab virus COVID ni katanya kalau duduk atas batang besi dia boleh hidup selama 9 jam. Yang tu yang kita pun pergi hospital ni, Allah, tak berani nak pegang besi. Tapi kita sabar. Dan alhamdulillah Allah bagi kat kita. Kita ni, Malaysia ni jadi negara yang ketiga terbaik di dunia ni dalam parlimen ni. Saya dengar persidangan parlimen tadi. Baru 2 hari 3 hari parlimen sidang. Dengar menteri bagi tahu nombor 3 di dunia terbaik dalam mengawal penyakit COVID. Bukan pasal kita ni hebat tak. Bukan pasal perubatan hebat tak. Perubatan kita sama je dengan negara lain. Mereka pakai PPE, kita pakai PPE. Mereka kuarantin, kita pun kuarantin. Tapi kenapa penyakit di Malaysia ni jadi mudah reda pasal apa? Ada 3 sebab. Orang buat kajian. Nombor 1, kerana kerajaan cepat ambil langkah. 1. Yang kedua, kecekapan frontliners dan ketegasan mereka. Itu memang tegas tengok. Siapa tak ikut, bagi terus saman 1000. Lawan cara mahkamah, kalau kalah kena denda lagi 3000. Dia kena ajak lagu tu kan. Jadi nampak gayanya, alhamdulillah. Dan yang ketiganya, faktor rakyat kita. Orang Melayu dia memang takdib, dia sudah beradab sekian lama. Sebab tu apa saja yang pemerintah hantar dari segi undang-undang, dan saya memang betul. Tengok, orang boleh semayang, bagi boleh semayang. Orang kata buat penjarakan sosial, kita buat. Walaupun kita rasa janggai, dulu boleh rapat-rapat. Ni pasal apa? Ada orang tanya pula, ni pahala soft lagu mana Ustaz? Tak ada pahala soft lah. Pasal semayang tak rapat lah. Saya kata bukan kita nak benda ni. Siapa yang bagi COVID ni? Allah. Bila Allah yang bagi, maka kita ikut pemerintah kita, ikut arahan pemerintah kita. Itu adalah satu ibadah. Tak timbul soal tak dapat pahala sah. Jangan duk benda kecil macam tu tak usah duk fikir, tak usah duk ingat. Nak main semayang, tak mau main balik, habis. Masalah kena pakai mask, kena pakai apa tu, itu kita kena ikut. Sebab itu SOP dia. Kalau tidak langsung tak boleh. Imarah masjid langsung tak boleh main. Bayangkan berapa bulan kita tak boleh main masjid tu. Rindu satu macam. Tapi kalau dah boleh main masjid ni pun tak mau main juga. Memang minal mangkorin wal mangkuk hayun. Bukan mangkuk hayun tu setingkat, bertingkat-tingkat. Hang masa hang COVID hari tu hang ingat orang tak boleh pergi semayang masjid. Bila dah buka masjid hang tak pergi pun. Hang ingat apa-apa. Ini sikap manusia ni. Sebab tu insaf lah. Allah bagi ujian kat kita, kita kena belajar. Something is being teach. Sesuatu sedang diajar oleh Allah kepada kita, bahawa hargailah nikmat untuk boleh solat berjamaah, untuk boleh mengimarahkan masjid. Dan sebab itu jangan lepas, ada peluang lepas ni. Bila ada kuliah, mai ramai-ramai dengar. Pasal apa? Cukuplah. Hak kejahilan, hak lama-lama tu tinggal lah. Taubat buang lah. Mai dengar. Sebab apa? Sebab inilah baru kita tahu nikmat sebenar kehidupan kita. Saya nikmat ni tak ada, nikmat mengajak. Sampai tiap-tiap malam suruh bini garu di belakang ni. Pasal apa? Dia gatai. Orang perempuan tanya, awak sebenarnya tak pernah gatai pun. Aku tak boleh ceramah, aku gatai habis badan aku. Sementara tu pasal tak boleh nak ceramah. Lepas main jemaah di rumah je, ceramah kat anak-anak tak larat dengar. Baba ni dapat mikrofon je, habis lega lah penyakit dia. Ni malam ni lega. Tu dia. Sampai tahu tu, maka baru kita tahu nikmat. Nikmat kita menghadiri majlis ilmu, nikmat kita berjemaah, itu satu nikmat yang cukup besar. Yang bila Allah tarik sikit dah, kita dah kalut, tak tahu nak buat apa, panik. Allahu Akbar. Inilah dia pengajaran yang bagus untuk kita sebenarnya. Jadi bagi saya COVID ni bukan apa-apa pun. Nak tengok kita aja. Benda sampai masa dia akan jadi. Sebab itu takdir Allah. Suka tak suka itu cerita lain.
Kalau sebab itulah jadilah kita hamba yang bersyukur, satu tadi. Yang kedua, hamba yang sabar. Sangat syukur, sangat sabar. Sekarang bila kita dah boleh balik ke masjid macam ni, kita bersyukurlah banyak-banyak. Sujud syukur pada Allah. Jangan tinggallah jemaah, jangan tinggallah kuliah-kuliah pengajian, jangan tinggal. Kita tunjuk sifat syukur kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sangat-sangat aku terima kasih, dan aku janji, aku berazam, beriltizam lepas ni aku tak tinggal dah benda-benda kebaikan yang aku tak tinggal dah ya Allah, dan aku hindarkan diri aku daripada dosa-dosa yang aku bisa buat. Buanglah dosa-dosa lama tu. Ada perubahan sikap. Itu yang kita nak. Jadi kita belajar sesuatu daripada apa yang Allah bagi kat kita. Baik, kita tengok no, kisah Nabi Musa. Saya saja nak bawa malam ni. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tengok. Digandingkan orang yang beramal soleh dan beriman dengan Allah dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Makna sabar ini satu benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Kena sabar, jangan kalut, relax. Saya pun kadang-kadang ada juga sikap perangai tak sabar tu ada. Maklumlah, tok nenek dulu keturunan panglima, kira nak pukul orang. Kira nak pukul orang. Jadi perangai tu ada, perangai, dia panggil perangai. Tapi bila kita belajar, ish kata tak boleh ni, sikap tak sabar ni tak boleh. Kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita tak akan dapat apa-apa pun. Tak dibuat apa-apa. Baik. Macam mana Nabi Musa AS, apa kisah dia? Kita semua tahu Nabi Musa ni anak Bani Israel. Pasangan kepada satu pasang Bani Israel. Bapak dia nama Imran, mak dia saya tak ingat nama, ada nama dia, tak ingat nama. Kakak dia nama Maryam. Kakak dia nama Maryam juga. Kakak Nabi Musa ni. Maryam binti Imran. Yang nu Maryam anak Imran juga, tapi Maryam binti Imran mak Nabi Isa. Bani Israel ni suka nama Maryam dengan suka nama Imran. Suka, depa suka nama-nama tu. Baik. Satu hari lahirlah anak ini. Sebelum tu cerita dia, Firaun ni dia ada nujum 4 belalang dia. Ahli nujum lah, tukang telik. Zaman Firaun ni depa percaya kepada animisme, percaya pada segala jin jemalang macam tu lah, setan lebih kurang, yang menjadi sembahan depa, dan ada patung-patung yang depa sembah. Patung yang terdiri daripada Tuhan 3, depa ada Trinity. Ni pahaman Yahudi kuno. Pahaman Yahudi kuno. Yang memerintah Mesir ni, Firaun ni Koptik. Koptik ni Qibti lah. Qibti ni pun akhirnya menganut agama Trinity ni juga, iaitu Kristian Koptik. Dia ada satu Kristian yang tak sama dengan Kristian lain di dunia lain. Contohnya dipanggil Orthodox, Kristian Orthodox. Kristian Orthodox ni hanya satu saja di dunia ni yang ada gereja besar dan ada baba dia. Dia ada Pope. Arab panggil baba. Dia panggil baba Shenouda ataupun the Pope Shenouda dalam bahasa Inggeris. Pope Shenouda ni saya tak pasti dia hidup ke tak lagi. Tapi masa zaman Said Tontawi jadi mufti Mesir, mereka ni sangat rapat, dan apabila main Maulidi Rasul, Pope akan duduk bersama dalam masjid dengan mufti Mesir, dengar ceramah Maulidi Rasul, siap selawat lagi. Tu nak habaq kata rapatnya Kristian dengan Islam. Dan Syekh Azhar masa tu dan juga mufti Mesir masa tu, Syed Muhammad Tantawi ni akan pergi ke gereja besar mereka di Iskandaria. Besar gereja mereka di Iskandaria. Dan mereka akan buat perayaan hari Christmas, iaitu hari lahir Nabi Isa. Tapi mereka tak sambut 25 Disember. Sebab tarikh 25 Disember tu bukan tarikh sebenar Nabi Isa lahir. Saya pun baru tahu. Dan Nabi Isa tidak lahir pada hari Ahad. Ahad ni bukan hari kebesaran bagi agama Kristian sebenarnya.
dia ke hari kebesaran bagi agama lain. Sekejap saya cerita sikit. Maka akhirnya mereka sambut 4 Januari. Sebab tu di Mesir, Christmas mereka lambat sikit pada orang. Christmas satu dunia ni 25 Disember, mereka 4 Januari. Sebab mereka pahaman Koptik. Dan mereka yakin yang lahir, Nabi Isa yang lahir itu pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Sebab tu kalau kita ingat perkahwinan anak kepada Ratu Elizabeth, anak kepada Lady Diana, siapa ingat Putera Charles dan isteri dia Lady Diana. Lady Diana sudahnya mati dalam kemalangan jalan raya di Paris. Lady Diana ni ada anak lelaki namanya Putera Williams. Siapa ingat? Ingat kan? Putera William ni berkahwin dengan satu orang perempuan, dan hari perkahwinan mereka dianggap sebagai perkahwinan diraja dan tak dibuat pada hari Ahad. Saya pun pelik. Bukan hari Ahad ke hampa punya hari kebesaran? Tapi bila kita sembang-sembang dengan orang Kristian, ada rahsia dia. Sebenarnya mereka pun percaya Nabi Isa dilahirkan pada hari Jumaat. Tapi agama mereka dah dipesongkan oleh puak-puak Trinity ni. Tu yang kata agama kuno Yahudi ni, yang dipahami dan dipercaya oleh Firaun. Dia ada 3 Tuhan. Tuhan Osiris, Tuhan Isis dan Tuhan Horus. Osiris ni bapa, Tuhan bapa. Isis Tuhan mak. Lepas Tuhan lepas beranak. Bila beranak dapatlah Horus. Berkahwin Isis dengan Osiris ni, dapat satu anak lelaki nama Horus. Horus ni lah yang kita tengok Tuhan yang mata satu tu. Mata satu tu di Mesir lama dah. Saya dah sampai di Mesir, saya duduk tengok pasal apa ada mata satu. Dalam duit dia pun, duit Mesir ada mata satu. Tanya orang Koptik, orang Koptik, dia kata, ni lah Tuhan kami. Tuhan yang mempunyai mata. Mata tu maknanya apa? Mata tu adalah anak Tuhan yang dilahirkan pada satu hari, iaitu 25 Disember. Baru nampak. Patutlah Kristian lain meraihkan hari kelahiran Nabi Isa tu pada 25 Disember. Sebenarnya itu adalah kelahiran Horus. Kenapa agama Kristian dicemari oleh agama kuno Yahudi ni? Sebab pada masa Nabi Isa lahir itu, pemerintah yang memerintah Rom adalah Herodotus. Herodotus ni penganut agama Yahudi kuno. Jadi dia tak suka Nabi Isa lahir. Bila Nabi Isa bawa agama Tauhid, dia kata tak mau. Aku tak mau agama Tauhid ni. Maka dia upah satu orang pemburu yang memburu habis pengikut-pengikut Nabi Isa, namanya Saul. Ini ada dalam kisah sejarah agama Kristian. Saya belajar tu, saya boleh cerita sikit. Dan akhirnya dia tukar nama jadi Saint Paul. Saint Paul ni lah yang berperanan mengkafirkan Kristian kepada agama Yahudi lama, yang memanggil Nabi Isa itu anak Tuhan. Saint Paul. Jadi dia tukar daripada Tuhan bapa Osiris, Tuhan mak Isis, anak Tuhan Horus, dia tukar. Dia jadikan Tuhan bapa itu Allah, Tuhan anak itu Nabi Isa, dan Tuhan ibu itu Rohul Kudus. Maknanya Siti Maryam lah. Yang masuk dalam perut Siti Maryam tu adalah roh yang mensenyawakan benih Siti Maryam, dan akhirnya lahirlah anak dia Isa. Dia kata Nabi Isa itu anak Tuhan, sedangkan tak ada dalam ajaran Nabi Isa kata Isa mengaku dia jadi Tuhan. Tak ada. Pasal apa saya nak bawa cerita ni? Kerana saya nak cerita yang berlaku kat Nabi Isa sama dengan yang berlaku kat Nabi Musa. Baik, Nabi Musa apabila Firaun ketika itu, ada yang kata Ramses kedua, dia ada Ramses 1, Ramses 2. Ada yang kata apa nama dia tu? Saya lupa dah, nama dia pelik sikit. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak apa, kalau saya ingat saya sebut. Tak penting pun nak ingat nama-nama Tuhan ni. Firaun ni lah yang mengaku jadi Tuhan. Jadi kemudiannya dia dapat maklumat daripada tukang tilik dia. Tukang tilik dia kata apa? Jaga, akan lahir satu budak dari kalangan Bani Israel yang akan diangkat menjadi Nabi.
bayi lelaki. Jadi kamu hati-hatilah wahai Firaun, dia ni akan meruntuhkan kerajaan kamu. Tengok Allah buat plot, Allah buat plot, dan Allah cerita plot ni dalam Quran. Tu yang syok. Sebab Allah cerita tu dia dah tahu apa penghujung dah, dia tahu dah. Orang lain buat filem, dia cuma tahu permulaan, akhir dia pun tak tahu ni. Ni filem ni Allah reka, Allah buat plot supaya manusia ni dapat pengajaran. Dan bila kita baca balik plot tu, kita tengok la ilaha illallah. Macam Allah Ta'ala nak main-main je Firaun ni. Allah nak abad kata Firaun, hang tak tahu mana pun. Hang tak tahu mana pun. Padahal Firaun mempunyai kerajaan yang paling canggih masa tu, boleh buat piramid. Piramid ni binaan yang terhebat di dunia sampai hari ni. Orang-orang engineer tak reti macam mana Firaun bina piramid. Ada yang kata bina daripada atas, korek turun ke bawah. Ada yang kata bina dari bawah, buat bina naik atas. Ada yang kata tak, buat di tengah, lepas tu turun ke bawah, naik ke atas. Semua tak reti macam mana mereka bina Firaun, piramid. Dan piramid ni ada satu tiang, ketinggian dia sama dengan bangunan 38 tingkat. Hanya ada satu tiang. Kedudukan dia 4 mata angin tu tepat menghadap ke utara, selatan, timur, barat. Teknologi zaman tu sampai lah ni, Jepun nak buat piramid, runtuh. Ini nak abang kata orang zaman moden pun tak mampu nak buat macam mana yang Firaun buat. Lepas tu dia dipanggil one of the 7 wonders of the world. Satu daripada 7 keajaiban di dunia ni, antaranya ialah tamadun Mesir. Jadi apa dia buat? Dia kata kalau macam tu, tiap Bani Israel yang lahir, kita bunuh anak lelaki dia. Kalau dalam zaman Nabi, bunuh anak perempuan, terbalik. Sebab dia takut lahirnya Nabi daripada kalangan anak-anak Bani Israel ini. Lahir je, mereka akan pergi cek, tengok, ada ni, dia ni memang lelaki, ada zakar, bunuh, terus, sebenarnya terus. Ada yang satu kisah kata tok masuk dalam sungai ni bagi buaya makan. Nak abang kata dia sangat-sangat zalim dan kejam. Maka menangislah ibu-ibu yang kehilangan anak lelaki mereka. Termasuklah Nabi Musa punya mak. Saya tak ingat nama Nabi Musa punya mak. Dia melahirkan seorang bayi, tengok-tengok Allah, anak lelaki. Tu dia sorok ni. Pertamanya isteri Imran ni, mak Nabi Musa ni, dia badan dia agak tinggi sikit. Jadi bila dia mengandung, orang tak nampak perut dia. Sama dengan isteri saya dia tinggi sikit daripada orang-orang biasa lah. Bila dia mengandung, dia tak nampak sangat perut tu, macam buncit. Dan bila dia melahirkan, banyak orang tak tahu. Dan mereka sembunyi di kalangan keluarga mereka, jangan habaq kat orang. Pasal kalau tahu ni pula anak lelaki, habis Firaun tangkap, bunuh. Tak apalah, sehari boleh lah simpan, 2 hari boleh simpan. Dah kali dia kuih besar, menyusu. Dah kali apa mak Nabi Musa buat? Dia letak satu pembakar roti. Ini Allah Ta'ala suruh campak dalam ayat. Allah Ta'ala kata, kamu campakkan, aku beri. Wa uhiya ila ummi Musa an ardi'ihi, aku berikan wahyu kepada mak Nabi Musa bahawa kamu susukan dia, jangan takut, bagi menyusu. Bila bagi menyusu, takut sakit tengah menyusu, tentera amai, tentera akan cek sejak rumah. Tentera ni pula bukan jenis bagi salam masuk dah, masuk tu terjah masuk. Kalau ada budak tangkap terus, dia macam tu lah Firaun, ya. Dia paling berkuasa, pasal tentera dia pun ganas. Lebih ganas daripada tentera Yahudi Israel. Memang Bani Yahudi pun kan masa tu. Jadi tentera-tentera ni lah yang masuk ke tiap-tiap rumah, mengetuk pintu ataupun tak ketuk pintu, masuk, ambil terus budak. Jadi mak Nabi Musa ni takut. Akhir apa dia buat? Dia ambil Nabi Musa, letak dalam pembakar roti. Pembakar roti tu duduk dekat dalam ayak sungai Nil. Depa rumah tepi sungai. Apa dia buat? Dia ambil tali, dia ikat dengan pembakar roti supaya pembakar roti tu tak hanyut.
Tengok dari kecil lagi Nabi Musa sudah mengalami satu kehidupan yang sangat sengsara. Dia dipisahkan cara paksa daripada mak dia. Akhirnya apa jadi? Tengah-tengah satu hari tengah duk orang kata duk enjut tali tu lah nak bagi Nabi Musa tu tidur dalam bakar roti tu. Dia terlena, terlepas tali tu. Tu dia, ni punca dia. Bila terlepas tali tu, tengok hanyut dah. Sebab sungai ni ada arus. Dia menghala kemarah dia. Bila hanyut, dia suruh kakak Nabi Musa ni, nama Maryam tadi, wahai Maryam, ikutlah ikut tepi cari tengok adik hang dah terhanyut, mak terlena tadi, letih sangat. Siti Maryam ni Maryam yang mak kakak Nabi Musa, bukan Maryam mak Nabi Isa dah, nama sama. Maryam ni pun ikut jumpa, nampak adik dia duduk dalam bakar roti tu duduk hanyut. Ni bawah ni boya duk julang. Ni bau budak nak makan, tapi Allah tak bagi boya tu makan, tak boleh nak makan. Boya sungai ni besar-besar. Sungai ni panjang dia 3,000 kilometer. Tu dia. Mana ada sungai macam tu di Malaysia? Tak ada. Paling panjang Sungai Pahang, Sungai Rajang tu di Sarawak tu paling, Sungai Bakun tu paling panjang tak sampai 3,000 km. Tapi sungai ni 3,000 km merentasi 5 buah negara. Maka boya dia semua bapak-bapak punya boya, bukan boya kecil-kecil. Kita ini boya kata boleh boya makan kata kan. Kita tengok pun kenyeh dia pun tengok kita kenyeh. Boya ni pun tak mau dengan kita, takut. Tapi boya tu memang boya yang ganas, duk julang duk tolak nak bagi Nabi Musa tu jatuh, tapi tak jatuh daripada bakar roti tu. Yang kakak Nabi Musa ni, Allah tak tahulah. Orang kata seriat darah ni, seriat darah ni. Maka akhirnya Allah sampaikan ke mana? Hanyut ke mana? Hanyut kepada satu rumah di tebing sungai, rumah besar. Itulah namanya Putrajaya. Putrajaya Mesir lah. Rupanya siapa yang tengah ambil ayak kat situ, sungai itu masuk ke dalam dapur Firaun ni. Dia buat siap rumah dia sampai ke tepi sungai, dan sungai itulah sumber ayak dia. Macam ayak pipe lah kita kata, dulu tak ada pipe. Dia buat pergi masuk sungai tu bawah dapur dia. Jadi pembantu-pembantu dia ni pun tengok-tengok, ada pembakar roti hanyut. Buka-buka tengok baby. Allahuakbar. Tengok Allah main je. Allah main dengan Firaun ni. Isteri Firaun ni namanya Asia. Ni mak angkat Nabi Musa ni. Mak angkat Nabi Musa, Asia. Dia Islam. Dia tengok Nabi Musa macam mana Allah bagi Siti Halimah tengok dekat Nabi Muhammad masa nak menyusu dia. Macam itulah Asia tengok Allah berkenannya, comelnya budak ni. Dia pun ambil dukung. Nabi Musa senyum je tengok muka dia. Maknanya seronok duduk dengan mak angkat ni. Kemudian Firaun pun tengok ada budak lelaki pula. Buka-buka pampers, tengok lelaki. Aduh, pening. Kata Siti Asia, jangan bunuh dia, la taqtuluhu asa an yatakhidahu walada aw yanfa'una. Kok-koklah dia ni bagi manfaat kat kita. Dan dia ni tak ada anak, Asia ni kahwin lama tak ada anak. Kok-koklah bila Nabi Musa ni dapat mengandung pula, dapat anak. Jadi dia kata kok dia beri manfaat kat kita, dan kita ambil dia sebagai anak angkat, au natakhidahu walada. Dua orang Nabi yang jadi anak angkat pada pemerintah Mesir. Seorang lagi siapa? Nabi apa? Nabi Yusuf. Jadi anak angkat juga. Jadi Nabi Musa ni Nabi yang kedua selepas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa. Jadi Firaun pun tak jadi bunuh, tapi dia tak berapa sedap. Sebab Musa ni nampak macam ada bakat nak jadi pemimpin yang hebat. Daripada kecil lagi nampak dah bakat dah. Jadi satu hari Nabi Musa buat apa? Dia letak dua bekas.
Satu bara api, satu lagi makanan. Tengok jahat tak jahat Firaun ni. Budak kecil tu pun dia buli. Nabi Musa tu kecil lagi, boleh merangkak. Dia nak tengok Nabi Musa ni nak ambil api kan nak ambil makanan. Sebab kalau ambil makanan, dia akan bunuh. Sebab confirm ni lah budak yang tukang tilik dia bagi tahu, kata akan jadi pemimpin yang akan menentang dia dan meruntuhkan kerajaan dia. Bukan cakap tentang, runtuh kerajaan. Kita berhenti azan lah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Baik, tuan-tuan, kita sambung balik. Sampai mana tadi? Siti Aisyah ambil Nabi Musa. Dan Nabi Musa ni diuji daripada Musa tu maknanya pokok ayat Musa. Musa. Mu tu nama pokok. Sa tu ayat yang tumbuh di atas ayat. Tu dia panggil Musa. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Moses. Jadi nama Musa tu daripada bahasa Yahudi yang membawa maksud pokok ayat. Kita panggil pokok kiambang. Kita tengok kiambang. Kiambang ni dia macam apa, dia punya, dia ada macam perut dia tu kan. Tumbuhan ni tumbuh atas ayat. Baik, bila dibela oleh Firaun buat ujian. Maka ketika itulah Allah bagi wahyu pada Nabi Musa yang masih kecil tu, ambil bara api tu telan. Sebab kalau dia ambil makanan, confirm Firaun akan bunuh dia.
Maka akhirnya dia ambil bara api, pelan tu yang menjadikan terbakar habis mulut Nabi Musa ni, dan menyebabkan lidah dia jadi pendek. Lepas tu dia gagap, sampai besar dia gagap. Jadi kalau siapa gagap tu jangan takut, dia keturunan Nabi Musa. Saya dulu pun kecil-kecil gagap. Tapi saya alhamdulillah, pada tu mak saya buat guna tu, alhamdulillah. Dia orang gagap ni kena bagi terkejut dia, hilang gagap tu. Dan akhirnya bila jadi lekutu, Firaun pun belalah Nabi Musa ni sampai besar. Dan akhirnya memang sungguh dialah yang menghancurkan tamadun Firaun. Sebelum tu masa dia kecil lagi ni, lepas dah isteri Firaun ni ambil, dia lapak. Bila dia lapak, dia nak menyusu. Jadi isteri Firaun ni pun carilah ibu-ibu susu di sekeliling sana dia, siapa yang boleh menyusukan budak. Jadi dayang-dayang dia yang ada di dalam istana dia, yang ada anak kecil yang masih menyusu, tentulah ada susu. Jadi nak bagi Nabi Musa ni menyusu kat mereka, tak ada siapa pun Nabi Musa mau menyusu. Teriak-teriaklah kali Siti Maryam, kakak dia ni, masuk ke istana. Dia kata, adakah kamu mau aku menunjuk pada kamu may yakfuluh, kepada ahli baitin, keluarga dia yang boleh bagi dia susu. Inni lakum minan nasihin, aku cuma main bagi nasihat je. Dia perang. Kata mak Nabi Musa ni, mak angkat dia, Asyik kata boleh, tunjuk, bawa balik Nabi Musa kat mak dia. Sebelum tu Allah janji, Allah Ta'ala kata apa? Aniqzibi, kalau kamu rasa takut dengan kamu melahirkan anak kamu ini, buat dia anak lelaki, Firaun nak bunuh, kamu campak dia dalam bekas roti, dan campak pula bekas roti itu dalam sungai. Inni laradduki ilaiki, aku akan bawa dia balik kat kamu, jangan takut. Allah Ta'ala kata apa? Tengok sungguh, lepas daripada kejadian dia tak mau menyusu kat orang lain tu, dibawa balik oleh kakak dia ke rumah, dan disuruh ibu dia menyusu. Allahu Akbar. Tengok, Allah janji dia buat. Bila Allah janji dia buat, cuma it is a matter of time ya. Matter of time. Macam tu juga Firaun, yang dia takut orang ni, anak Bani Israel ni, lelaki akan hancurkan kerajaan dia. Maka apa dia buat? Dia bunuh. Tapi akhirnya boleh tak dia bunuh Nabi Musa? Tak boleh bunuh, sebab dia lemah dengan isteri dia. Dia orang jantan ni memang dengan bini cukup penakut. Saya tak nampak orang lain ni, saya kata saya cukup penakut. Sembang luar deras, kungkang. Balik nikui tak berani. Hampa nak makan Maggi 3 bulan, hampa buat. Macam tu juga Firaun. Firaun ni pun takut dengan bini. Balik dia sayang kat bini dia. Jadi apa saja bini dia minta, jangan bunuh apa semua, bela anak ni. Bela elok. Nabi Musa dapat keistimewaan macam seorang anak yang macam anak betul, macam anak kandung, sampailah dia besar. Ada riwayat mengatakan akhirnya Musa ni lepas dia duduk dengan mak dia, Siti Asyah ni anak dia dapat anak pula. Ataupun ada riwayat lain mengatakan isteri kedua Firaun. Firaun pun banyak bini juga, dapat mengandung dan dapat anak lelaki. Yang tu yang dia panggil Ramsis. Bukan hak yang bapak tu. Bapak tu saya tak ingat nama dia, ada nama dia apa. Nama dia depa ni pelik-pelik sikit, nama Koptik, nama lama. Orang Koptik nama lama depa, kita pun tak ingat lah. Ada yang panggil Tutankhamun, ada yang tu nama-nama depa tu. Susah nak sebut. Akhirnya apa jadi? Berkawanlah Musa dengan anak kandung Firaun ni, duduk berlumba-lumba lah. Akhirnya satu hari mereka masuk pekan, jumpalah orang duduk bergaduh. 2 orang, satu lelaki Yahudi. Nabi Musa tahu tadi anak Yahudi, dia tahu pasal dia kenal mak dia dah menyusu dia dah. Kemudian seorang lagi daripada Koptik ni keturunan Firaun lah, Qibti. Berkelahi. Hak yang Yahudi ni minta tolong Musa, hang tolong aku, hang takkan tak tolong aku. Yahudi ni taksub dia kuat juga. Akhirnya dia tolong
fa wakazahu fa qada alaih. Dalam surah Toha ada cerita ni, boleh buka, atau dalam Qasasul Anbiya, surah Al-Qasas. Fa wakazahu ni kita duk kata ingat tinju, tumbuk, tak makan tumbuk. Wakas ni maksudnya apa? Siku lah. Nak habaq kuat tak kuat Nabi Musa ni, dia siku kawan tu mati. Hai, kita kalau boleh siku orang, kau tak alang-alang siku tak boleh mati lah. Dia siku lah. Dia siku tu dia nak tolak ya. Bukan dia nak niat nak bunuh. Kawan tu jatuh mati terus. Bila mati habis orang pakai ingat. Pasal yang mati tu keturunan Qibti, iaitu keturunan Firaun. Dia punya bangsa. Bila bangsa dia yang buat pula Yahudi. Yahudi ni bangsa yang hina masa tu. Mereka ni second class citizen. Sebab mereka ni semua hamba. Dan mereka menyembah Firaun. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa jadi? Dicarilah Musa itu. Musa pun bersembunyi, takutlah takut orang tangkap. Masa tu kalau hukuman dia tangkap bunuh. Sampai akhirnya Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Tu habis cerita. Madian dia dapat wahyu daripada Allah. Dia bermunajat di Tur Sina, dan akhirnya dia balik mai jumpa Firaun dengan saudara dia Harun. Tu nah, Nabi Harun tu jadi pembantu dia sebab dia tak fasih, mulut dia gagah. Apa jadi dekat Firaun? Tengok no, kita ni Islam ni sampai masa dia, kalau kita sabarlah, Allah bagi Islam ni, bila sampai masa dia Allah akan bagi kemenangan kat kita. Sebab Allah janji, la aghlibanna ana wa rusuli, wahai manusia, nescaya akan aku menang, aku bersumpah. Ni bukan lafaz biasa. La aghlibanna ni dia ada nun syaddah tu, dia panggil taukid. Ana wa rusuli, aku dan pesuruh aku. Maksud pesuruh tu bukan makna rasul dia saja, tapi lepas pada Nabi, siapa dia? Pengikut-pengikut yang setia dengan Nabi Muhammad lah, kita orang yang berjuang Islam ni. Kita duk kata bila lah nak boleh menang. Pilihan raya 14 tu kita duk nampak macam kita boleh lah sikit kan. Tengok-tengok lagi teruk. Besok asal 24 kursi dapat tinggal 18. Habis. Hancur pertahanan kita. Di Selangor pun tak dapat, tinggal 1 kursi saja. Hak lain tu semua boleh kat mereka. Kita pun duk kata naik pula kerajaan yang dikuasai oleh orang-orang bukan Islam, yang memerangi Islam, yang anti Islam, yang hasad dengki, buat macam-macam kat orang Islam. Biar orang hina Nabi. Allahu Akbar. Memang khidmat duduk bawah kerajaan lama dulu ni. Maka akhirnya Allah bagi kemenangan kat kita dalam keadaan kita tak sangka. Nabi Musa pun dia bukan sangka dia nak boleh menang dengan Firaun. Sebab kekuatan Firaun ni terlalu besar. Dan Firaun pun tak sangka dia akan musnah dengan takdir Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dia pun tak sangka sebab kekuasaan dia terlalu besar. Akhirnya bila dah lepas berdialog dengan Firaun, kita pun tahu hak tongkat jadi ular apa tu. Nabi Musa bawa penduduk Mesir itu 658,443 orang Bani Israel ikut dia. Tu dia 600,000. Lebih dari 0,5 juta. Bayangkan satu kumpulan manusia bergerak menghala ke arah timur daripada Mesir menuju ke Laut Merah seramai 658,443. Ini dalam kitab Bible, tengok Book of Numbers. Ada ditulis jumlah tu. Kalau nak ikutkan 1 juta. Sebab dia hanya kira orang umur 16 ke atas. Bawah 16 dia tak kira. Kalau ikut budak-budak campur, lebih kurang 1 juta. Bila bergerak sekali 1 juta orang, lambat pergerakan tu. Firaun kejap Nabi Musa. Allah ada tujuan dia. Allah tak abang. Kata Allah, kamu bergeraklah ke arah timur. Pergi ikut timur. Tu yang dia pergi ke timur. Timur daripada Mesir itu, daripada Kahirah itu, ataupun daripada Giza, daripada Giza
akan berjumpa satu laut namanya Laut Merah yang memisahkan terusan Suez dengan bumi Sinai ataupun Sina, Semenanjung Sina. Semenanjung Sina adalah Ardun Mubarakah. Di situ ada tempat yang sangat suci. Di situlah Allah turun dan tajalli diri dia dekat Nabi Musa, bersembang dengan Nabi Musa di situ, yang dipanggil Tur Sinai ni. Jangan main-main. Mesir ni cukup berkat. Mesir ni cukup berkat. Cukup berkat. Sebab itu kesan Nabi Musa tu sampai hari ni ada. Sampailah akhirnya berjalan bergerak, mereka nak cari arah nak keluar dari Mesir, tak jumpa. Tak jumpa. Akhirnya ada satu makcik tua, dia teringat pesan daripada Tok Wan dia. Nabi Musa heran, munajat ke Allah, ya Allah, awak kami cari jalan tak jumpa ni. Sebab sihir Firaun pun kuat. Sihir dia bukan leke-leke, dia upgrade. Sihir upgrade. Sebab tu David Copperfield tak berani pergi dua tempat dalam dunia ni. Sebab satu, mana? 2M, negara yang ada 2M. Nombor satu, Mesir. Nombor dua, siapa tahu? Malaysia. Dia biasa kata nak hilangkan Jabatan Pulau Pinang. Datuk Harudin kata apa? Mai. Kalau hang bagi hilang, aku nak bagi ni hilang terus. Macam mana? Tak berani mai. David Copperfield. Tu, orang tua tu. Hampa ingat meme Ustaz Harudin. Kalau hampa berubat, dunia jin semua kenal dia. Di dunia jin, di alam jin, sebut Harudin kecup perut, serot kelok-kelok. Takut. Pasal apa? Amalan dia bukan macam kita. Tu pun ada orang kata lebih kurang juga dia. Ulama ayat sejuk. Saya hangat hati dengan orang tu. Kalau tak kenal dia, jangan duk kata ke orang tua tu. Dia bukan kacau orang tu. Tinggal dah arwah dah. Dua tempat ni David Copperfield tak berani. Sebab apa? Mesir tak berani pergi. Jin Firaun ni kuat sangat. Sampai lah ni dia tak berani pergi. Dia kata nak hilangkan piramid, dia tak berani. Yang dia berani pergi, yang dia buat penyeberangan daripada sebelah sana ke sebelah sini, tembok besar dari China, itu yang dia berani buat. Pasal jin Cina tak apa kuat. Mata sepek gemaknya kot. Banyak tu kena asap tolok kan. Jin Mesir jangan buat main. Sampai hari ni. Jadi akhirnya apa jadi? Tak jumpa jalan. Kata pengikut Musa, ini mesti daripada perbuatan Firaun. Setengah ulama kata daripada perbuatan Firaun, tapi ada satu sebab lagi. Kata orang perempuan, aku pernah dengar bapa aku kata, ni perempuan tua Yahudi. Dia jumpa Nabi Musa, iaitu Nabi Yusuf pernah berjanji kepada kami lah Bani Israel, kalau hampa mai ke Mesir, hampa mai semua. Kalau hampa keluar dari Mesir, hampa kena keluar semua, bawa dengan aku sekali. Nabi Yusuf sudah meninggal, jadi nak keluar tak boleh. Sebab apa? Disyaratkan, sebab perempuan tu ni pesan, ayah dia pesan kat dia, ayah dia meninggal lah, bahawa kalau kamu nak keluar dari Mesir, kamu kena bawa segala tulang belulang Yusuf, dan aku akan ceritakan di mana kubur Nabi Yusuf. Dia pun cerita kat mana kubur ni. Masalah dia bawah laut, dalam laut tu dia tenggelam. Maka nak kena tunggu air surut baru dia timbul. Akhirnya mereka tunggu satu hari. Jadi menyebabkan Firaun dan kejam. Tentera Firaun ni dan kejam. Apa nama Bani Israel ni. Sebab mereka cari kubur Nabi Yusuf tu tak jumpa. Perempuan ni seorang je tahu. Sebab arwah ayah dia biasa cerita. Apa signifikan dia cerita ni? Cerita dia nak abang kata orang Yahudi ni dia sepakat, sampai dah mati pun kalau nak keluar daripada Mesir, bawa dengan tulang-tulang aku sekali. Ingat kisah Nabi Yusuf, asal dia seorang kan. Lepas tu adik-beradik dia pergi pakat minta bantuan kat dia kan. Pasal zaman mereka tu kemarau tempat mereka. Nabi Yusuf masa tu Mesir ni subur. Maka bila lepas pada tu dia kata, waktu ni bi ahlikum ajma'in, dah aku duduk tang ni, bawa semua ayah, mak semua mai sekali dengan adik-beradik hangpa semua mai. Tu yang mai 12 beradik Yahudi tu.
Anak Nabi Yaqub ni dipanggil anak-anak Israel, Bani Israel. 12 kumpulan. Dia ada Bunyamin, dia ada Yusuf, dia ada Levi ni bapa keturunan Nabi Musa. Levi ni keturunan Nabi Musa. Lepas tu kita ada apa nama jeans, nama dia Levi's and Strauss. Itu syarikat Levi itulah. Levi ni keturunan Yahudi. Akhirnya dapat jumpa kubur, korek, bawa tulang belulang tubuh dalam apa nama bekas, keluar, baru nampak tempat nak pergi ke Laut Merah. Tu dia kuat tak kuatnya sihir Nabi Yusuf, sihir Fir'aun di zaman tu. Dan juga hebatnya orang Yahudi ni sampai dah mati pun dia nak bersama sekali dengan Bani Israel. Jadi bila sampai kat tepi laut, Fir'aun pun dah dekat, Allah hantar peti supaya Fir'aun tak sempat nak buat apa-apa. Naik api, macam satu dinding api menyala naik ke atas. Dinding api inilah yang diulang cipta oleh Israel masa perang Yom Kippur antara Israel dengan Mesir. Itu cerita pasal terusan Suez. Saya tak mahu cerita malam ni, atau cerita kemudian. Jadi bila naik tembok api tu, Fir'aun ke belakang, dia tak boleh nak sampai dekat dengan Nabi Musa. Masa itulah Nabi Musa ni Allah Ta'ala kata, wahai Musa, idrib bi'asaka yam bi'asaka al-bahr, pukullah tongkat kamu dengan ayak laut tu. Maka dia naik, ayak tu naik ke langit dan membentuk satu jalan di tengah-tengah laut tu. Bayangkan sebelah-sebelah ni macam bukit yang tinggi, gelap, tak nampak apa malam tu. Hari tu kena bawa api baru nampak jalan. Bukan ada lampu jalan di dalam tu laut asalnya dibelah. Dan masa itulah Nabi Musa masuk dengan pengikut dia 658,443 tadi. Dan sudah tentulah last sekali bila dah masuk dah ke dalam Laut Merah ni, nak seberang sebelah sana, sampai sebelah sana, Fir'aun pun dan masuk dalam belahan tu. Fir'aun ni dia jadi geram lah, pasal dia tak boleh nak bunuh Nabi Musa. Dia nak bunuh Nabi Musa. Apa jadi? Dia pun sampai di tengah-tengah, pengikut-pengikut Nabi Musa kata, ya wahai Musa, habislah kita. Fir'aun pun masuk kat jalan tu. Ni yang kata macam ni, mangkak-mangkak ni lagu tu kan. Sabar kata Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan takut, Allah ada, dia akan tunjuk aku. Ni keyakinan Nabi Musa. Apa jadi? Dia runtuh. Ayat hak naik ke langit tadi ni runtuh. Bila runtuh, apa jadi? Fir'aun dan tentera dia jadi apa? Mati, tenggelam, lemah. Tengok, Allah buat timing tu cantik-cantik. Kalaulah Nabi Musa tadi ni dapat masuk, kemudian Fir'aun boleh ikut, sudah tentulah Fir'aun dapat legal Bani Israel ni. Sebab dia ramai. Tentera Fir'aun ni naik kereta kuda lah apalah. Zaman tu kira kenderaan yang laju lah kita kira. Tapi saja dilengahkan mereka dengan api tadi, tembok api tadi, maka kemudian mereka masuk. Bila tembok api itu dah reda, mereka masuk. Itulah perangkap hidup untuk mereka. Timing. Allah tak bagi kemenangan ini kecuali ila ajalim musamma. Aku bagi ketika mana timing dia tepat. Macam tu juga kita dapat kerajaan baru ni, timing yang kita tak sangka. Ni semua ni anugerah Allah untuk kita fikir. Oh, lagu tu ya, bukan pasal kerja kita. Doa kita ya, betul. Tapi kita tak buat kerja apa baru ni. Tahu-tahu orang tua tu teringat nak letak jawatan. Tu ya. Kan? Betul lah, ada tekanan apa semua tu. Kalau dan saya cerita lah. Tapi saya nak cerita, pelot ni Allah dah rancang. Allah rancang dah pelot ni. Aku bagi hampa menang, tapi 22 bulan saja. Aku bagi orang tua ni jadi PM, pasal dia nak sangat. Dan aku akan jadikan dia letak jawatan sendiri. Aku akan buat. Jangan takut, hampa tunggu sat. Sabar. Kita pun memang sakit hati ke, tengok Pok PAN ni hak khianat dengan perjuangan Islam ni jadi menteri.
Jadi menteri, buat khianat boleh jadi menteri. Kok mana keadilan Allah ni? Kita duk fikir. Ada setengah orang kata begitu, Ustaz. Di mana keadilan Allah? Kita yang duk sama istiqamah dengan PAS ni dari dulu sampai kelar, awak kita tak menang. Sabar. Ada masa dia, Allah akan buat. Allah boleh buat. Allah bukan buat dengan kita pun. Kita tak buat apa pun kat mereka. Tak boleh buat apa pun mereka kerajaan. Tapi Allah buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Allah kata, wa yukharribuna buyutahum bi aidihim. Aku jadikan mereka meruntuhkan bangunan-bangunan empire mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Itu dia. Ada satu ayat Allah sebut. Bukan orang lain buat, mereka sendiri buat. Adalah rentetan tu, tapi saya nak cerita pelak ni semua Allah dah buat. Macam mana Allah buat pelak Firaun dengan Nabi Musa. Mati Firaun. Bila mati Firaun, Allah bawa naik badannya supaya orang semua percaya Firaun memang dah mati. Sebab orang boleh percaya masa tu Firaun ni Tuhan, takkan boleh mati. Dia mengaku dia Tuhan. Dia tak pernah sakit. Sesemua pun tak Firaun ni. Macam mana dia boleh mati? Allah bawa naik badan dia dan disimpan. Badan dia tu diawet, disimpan sampai lah ni di Museum of Cairo. Di mana? Di Tahrir. Boleh pergi, siapa pergi ke Mesir, pergi satu tempat nama Tahrir, tengok Museum Firaun, masuk kena bayar lah. Tengok kontak je Firaun ni, bukan tinggi, 5 kaki 2 inci je. Tapi hati dia besar, nak mengaku jadi Tuhan. Allah tunjuk dekat kita sampai hari ni. Dalam surah Yunus ayat ke-11 buka, ada diceritakan, kami al-yawma yunajji bi badanika. Hari ini akan aku selamatkan badan kamu. Liyakuna ayatan lil alamin, supaya mereka boleh saksikan bahawa memang Firaun ni mati sebab ada body, ada mayat. Allah nak tunjuk kata Firaun memang betul-betul mati. Allah hinakan dia dengan yang menentang dia adalah anak yang dia bela daripada kecil. Tengok pelak ni Allah buat. Macam tu jugalah. Ada satu lagi jenis Firaun yang dia ni digelak, dia bukan Firaun betul pun. Firaun jadi anak kot. Dia bela satu anak, akhirnya anak tu lawan dia nak jadi PM. Akhirnya buat perjanjian, tak apa. Aku jadi PM dulu, lepas tu aku bagi hang keluar daripada penjara. Hang akan duduk sat, lepas tu aku minta hang ganti aku jadi PM. Dia buat aku tu. Kan? Bila buat lagu tu, Pakatan Harapan ni pun mereka pun setujulah dengan perjanjian mereka tu. Akhirnya mai 21 hari bulan, tak sabar dah orang tua ni, hak mamat yang PM tepi ni, dia tak sabar lah. Akhirnya suruh puak-puak anak-anak buah dia lah desak orang tua ni, bila nak berhenti, bagi tarikh. Orang tua ni kata mula lepas tahun, lepas tu lepas 2 tahun, lepas tu lepas APEC. Last kali apa jadi? Empuk meja. Bila empuk meja, pantanglah orang tua ni. Aku belah hang, aku ambil hang daripada hang dulu ni bukan ada apa, duk pakai slipper Jepun serai-serai, dia hiasan anda tu. Aku belah hang jadi TPM dah. Tiba-tiba hang nak overrule aku, tak boleh. Aku takkan baginya. Minta tarikh pula lagu tu. Dia jadi pula ni Tuhan dah buat. Tuhan buat dah. Perbalahan antara mereka dan bagaimana orang tua tu takkan bagi dekat kawan ni, mamat ni. Dia takkan bagi. Kali pertama pun dia dah buat, dia sumbat masuk dalam penjara. Takkan kali kedua dia nak bagi. Kalau dia bagi kat mamat ni, habis dia. Maka akhirnya dengan sebab itulah Allah buka hati dia. Malalang dia kata, sebab lain tu tak usah kira lah, sebab politik yang lain tu kan, tak je tanah terus. Sebab puak-puak yang duduk dalam kerajaan yang duduk ada yang duduk ni pun dah bagi walak dekat mamat ni. Jadi dia kata kalau betul hampa nak aku jadi PM, aku letak je terus lagi, aku minta jadi PM pula yang ke-8. Maka cerita dia
Saya cerita secara umum, saya tak mau cerita siapa dia. Tapi orang yang bawa dia pergi jumpa Pak Sumit ada. Tahu Pak Sumit? Hampa dengar, biasa dengar Pak Sumit ni. Hampa ni teruk. Duduk Bukit Megah tu je, kat Kedah tu. Orang-orang alim tahulah dia siapa dia. Kan, satu dunia main jumpa dia. Kita yang duduk Kedah ni tak tahu pun. Pak Sumit, siapa dia? Pak Su tu siapa dia? Jadi yang kata Mamat ni, orang tua ni, mungkinlah dia rasa macam dia nak ambil nasihat daripada orang yang ada ilmu. Dia dengar kisah Pak Sumit ni. Satu hari dia kata nak pergi jumpa lah orang tua tu, nak pergi jumpa Pak Sumit. Jadi ada kawan kita pergi bawa jumpa Pak Sumit. Pak Sumit tanya nak main buat apa. Dia bukan orang politik, dia tak orang kampung lah. Dia tak bercakap apa pun. Tapi orang ni orang ada makrifat. Orang ini orang ada pandangan hati yang telus. Jadi dia pun pergi ceritalah dekat Pak Sumit. Pak Sumit kata okey macam ni lah. Dah cerita masalah, kata kerajaan lama ni gini, dia tak ada kuasa. Hak kuasa ni hak semua steering belakang. Ada geng lain pula yang steering dia ni macam boneka. Pak Sumit jawab satu perkataan. Saya pun tak dapat tangkap apa pasal dia jawab begitu mula-mula. Tapi bila saya fikir balik, bincang balik dengan kawan-kawan, baru nampak hebat Pak Sumit ni. Allah bagi. Sebenarnya Allah bagi. Bila dia tanya kat kawan tu pun jawab. Pak Sumit pun jawab. Lah ni macam ni, nak mudah buat macam Pekan Rabu. Buat macam Pekan Rabu. Pekan Rabu dia jadi apa? Siapa tuan-tuan tengok dia buat jadi lagu mana Pekan Rabu? Ada balik tak lah Pekan Rabu? Ada balik tak? Sebelum tu jadi apa Pekan Rabu? Orang buat apa? Untuk hak lama kan? Atas tapak baru tu buat hak baru kan? Cuma lebih cantik lah. Tapi tengok kedai macam plan lama juga kan? Dengan sempitnya, dengan kecilnya. Dan orang-orang hak dulu menega sat di Pekan Rabu tu masa dah kena keluar masa mereka duduk bina tu, pergi di UK Mall. Jadi saya kenal lah dengan orang hak menega di Pekan Rabu masa duduk di UK Mall tu. Kemudian patah balik tu orang yang sama. Jadi saya tak nampak lagi pasal apa nak buat macam Pekan Rabu. Rupanya maksud daripada Pak Sumit ni, hang untuk hak lama, buat hak baru. Bila buat hak baru, siapa ada dalam Pekan Rabu ni? Orang apa? Orang Melayu semua. Ada Cina kat dalam tu? Ada Hindu kat dalam tu? Tak ada. Pekan Rabu tak ada, Melayu semua. Jadi tak ada, kerajaan ni tak ada, yang baru ni tak ada. Cina adalah sekok dua, tapi dominasi dia adalah orang Islam. Tengok Allah nak bagi kat Pak Sumit ni. Dan tiba-tiba yang syoknya, dia pun tak termasuk dalam Pekan Rabu tu. Pasal apa Mahathir tak masuk dalam Pekan Rabu tu? Siapa boleh agak? Pasal dia bukan Melayu, dia mamak. Tengok, nampak Tuhan buat hak Pak Sumit kata tu betul. Buat macam Pekan Rabu. Dia buat sungguh. Bila dia buat sungguh, jadi sungguh. Asalnya dia pun nak jadi PM juga kan, tapi sudahnya tak jadi. Lah ni dua-dua terkeluar. Hak yang tunggu pun terkeluar. Hak kawan dah jadi PM ni pun tak jabatan pun terkeluar juga. Maka dapatlah kerajaan baru ni dengan izin Allah, macam mana kisah Nabi Musa tadi. Tengok, Allahu Akbar. Ini satu nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita doalah agar pakatan hak baru ni jadi elok dan dapat bagi kita pertolongan yang kita perlukan. Dan kita pun sebagai rakyat kena berperanan juga, iaitu membantu kerajaan. Patuh dengan segala arahan dia, ikut segala, orang kata apa, kalau SOP macam ni, kita tak selalu berbalah lah antara kita ni, kita satukan kita punya saf, dan insya-Allah kita yakin kalau dengan izin Allah, itu pun kita doa dengan izin Allah juga. Kalau Allah tak izin, tak izin lah. Macam Nabi Isa, dia boleh hidupkan orang mati bukan dengan sebab dia ada power. Dia kata wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan orang mati ni bukan dengan sebab aku ada power tak,
tapi dengan keizinan dari Allah. Jadi kita kena ingat ini hadiah besar untuk kita. Dan ada hikmah dia. Bila Covid ni mai apa semua tu ada hikmah. Kita nampak kerajaan baru ni sangat berperanan sampai tahap Covid ni boleh diatasi di luar jangka daripada negara-negara lain pun tak sangka Malaysia boleh reda dengan cepat. Kadar kesembuhan 97.8% daripada 8,753 tu, yang sembuh 8,000 lebih juga, 8,200 lebih, 97%. Ini semua pertolongan daripada Allah. Hak kita dah berdoa tu dah makcik-makcik. Jangan ingat doa kita tu Allah tak dengar, Allah dengar. Maka teruskan kita berdoa, teruskan kita imarahkan masjid. Dah boleh mai dah balik, dah boleh dengar kuliah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah dulu sekali. 8.30 lah. 9.30. Dia beritahu lah ni maghrib pun lambat. Jadi kita start pun lambat, kena berhenti pun lambat jugalah. Jadi saya harap moga-moga menjadi satu manfaat pada pertemuan kita. Dan kita ingatlah, berdoalah kepada Allah agar Allah peliharakan satu anugerah yang besar ni. Untuk lepas pada ni kita boleh buat macam-macam. Bila dah pegang kuasa ni, menjadi tanggungjawab pula untuk kita mengisikan kerajaan kita ni. Kita harap macam itulah. Dan Allah stabilkan kerajaan ni, insya-Allah. Moga-moga mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Sebab bila dia boleh berkuasa, dia ada banyak benda boleh buat. Banyak benda boleh buat. Dan insya-Allah kita tengok feedback daripada masyarakat pun bagus. Dengan prestasi BPN dia, Bantuan Perkhidmatan Nasional baru ni, 250 bilion, baru kita tahu duit ada. Zaman kerajaan lama dulu duit tak ada, bankrupt, 1 MDB tu, 1 MDB tu menyebabkan kena bayar hutang. Mohong habis semua. Mohong. Termasuk jual tabung haji, aset-aset dia. Adalah rugi tabung haji itu, kita mengaku. Tapi tak dah sampai perlu jual segala aset dia, tak perlu. Naknya kita rugi dalam berapa bilion je. Kita boleh ambil balik dengan aset-aset yang duk ada. Tapi kenapa jual? Sebab hasad, dengki, pok-pok bukan Islam ni. Mereka ni lah nak supaya tengok aset orang Islam, aset orang Melayu ni digadai. Inilah peluang mereka. Sebab yang pegang Kementerian Kewangan tu adalah orang bukan Islam. Sebab itulah kita kena jaga-jagalah pada ni. Berkawan bukan tak boleh kawan, boleh kawan. Tapi biar sampai tahap kita tidak dikuasai oleh mereka. Kalau kita dikuasai oleh orang bukan Islam, Islam ni habis hancur. Baru ni pun Islam bukan terang mana pun dia berkuasa pun, tapi tengok dia tekan kita. Perbicaraan Muhammad Adib pun macam-macam benda yang pelik-pelik berlaku. Dan insya-Allah kita doa lepas ni akan dibuka balik semua setan tu, dan kita doa agar Allah Ta'ala berikan kita kemenangan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi moga-moga mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita berdoa. Dan malam ni siapa yang nak talbinah tu ada talbinah dekat luar tu boleh dapatkan. Cuma saya tak boleh, saya boleh dalam paket asing, sebab paket yang lama tu dah habis. Saya boleh dalam paket baru. Dan dia talbinah ni Nabi kata alaikum bitalbinah. Kalau orang tanya, ustaz, awak yang mai jual barang banyak ni, saya tak ada pendapatan langsung, nak buat terang. Jadi inilah cara kami nak kumpul balik dana untuk belanja dapur pun tak ada ni. Jadi harap tuan-tuan boleh sokong lah lagi lah. Ada barang-barang di luar tu. Talbinah, kata Nabi alaikum bitalbinah, hendaklah kamu menggunakan talbinah ni. Dia macam gabungan daripada makanan sunnah. Ada 8 makanan sunnah dalam tu. Ada kurma, kismis, madu lebah, ada za'faran, ada susu kambing, kemudian ada gandum, dan juga ada bali. Semua tu Nabi suka makan. Jadi bila kita makan tu samalah dengan kita ambil apa yang Nabi suka makan. Dia panggil bubuk talbinah. Dan kata Nabi, talbinah ini sangat baik kerana dia mengurangkan
penderitaan orang yang sakit. Dia bagi rasa ringan. Dia menenangkan orang yang sakit dengan cara yang tersendiri. Antaranya sebab susu kambing. Sebab tu Nabi suka minum susu kambing. Orang minum susu kambing ni dia tak kelang kabut. Kerana dia ada hormon-hormon tertentu dalam susu kambing itu. Kemudian yang keduanya macam biasa, minyak super power. Itu tak lupa. Pasal PKP ni tak berapa nak boleh keluar ni kan. Mereka kata ni LPPKN bagi satu isyarat. Dia kata Malaysia will having baby boom. Dah kena kurung, laki bini tak ada pergi mana, nak buat apa? Cerita dia kan. Dan dijangka kadar kelahiran mulai Januari 2021 ni beranak pula. Ni pun ada yang mengandung lah kan. Itu dia pasal PKP ni, pasal MCO, iaitu Movement Control Order, Perintah Kawalan Pergerakan. Dia ambil apa ni untuk bagi tenaga kita, insya-Allah. Satu gelas ayak setitik minyak. Dengar elok-elok nah. Segelas ayak setitik minyak. Jangan silap. Jangan bubuh segelas minyak setitik ayak. Tu dia. Tu lagi doktor pokoknya. Makcik pun gelak tu. Ada kat luar tu. Dia eloknya kalau nak power tu lagi kuat, dia kena makan dua-dua. Satu. Yang kedua, dia kena makan pair dia. Dia ada gu dia. Kopi Habatus Sauda. Habatus Sauda ni pun hebat juga. Jadi hak saya ni, kopi ni bukan takat ada Habatus Sauda, ada ubi jaga. Nama apa ubi jaga? Hampa makan ubi tu berjaga sampai pagi. Try tengok. Dia ada kesan yang baik untuk kekuatan lelaki dan perempuan. Satu paket lah, jangan buh banyak. Sekali pergi bubuh 3 paket kali, terlentang. Jaga sampai pagi esok. Tak boleh lena pula lah. Kalau tak boleh banyak sangat, dia satu paket lah. Buh dalam satu cawan tu, bancuh, minum. Sejam sebelum, insya-Allah lepas tu apa buat lah. Kok mana pun nak tunggu balik ikut suku hamba. InsyaAllah bulan Januari insyaAllah dapat baby baru, insyaAllah. Bagi yang muda-muda lah, macam saya tak larat dah. Saya ni tak larat dah. Tapi kalau bagi ibu muda boleh. Hampa jangan main-main dengan aku. Jadi ada kat luar lagi Habatus Sauda, kopi, dan juga minyak super power. Dan juga siapa yang berhajat pada kasturi pun ada lagi. Kasturi ni bagus untuk berubat benda-benda yang syaitan ke iblis ke sihir ke orang buat. Yang seterusnya pil minda, siapa yang berhajat ada pil minda dekat luar. Semua tu boleh dapatkan dekat ni. Dan juga ada satu lagi anak saya, dia buat, dia pun duk cari sebab dia nak mengaji di Unisam. Belanja tak ada, saya nak bagi duit pun tak ada lah. Saya pun teruk. Dia meniaga king crab. Tahu king crab? Bisa dengar kan? Hak ketam besar. Ketam ni ketam duduk di Alaska, duduk di kedalaman 20,000 kaki tu. Bila musim sejuk, mereka akan keluar dan mereka akan ditangkap banyak-banyak dan dijual dan tak ke seluruh dunia. Di antaranya ada kat Malaysia, ada orangnya tolong jual. Anak saya jual. Dia tengok gram, timbang gram. Sekilo berapa, lepas tu dia akan kira lah berapa bayaran dia. Ada yang 100 ekor, ada 120, ada 180. Pulang pada kita kalau nak makan, nak kontak siapa anak saya tu yang buat jualan macam itu, tanya kat dia nombor telefon dia. Tanya kat dia nombor telefon dia, senang, boleh hubungi dia lepas ni. Dia boleh pergi hantar, dia boleh dalam halus start ni dia boleh hantar, dia boleh COD, insyaAllah. Ni saja nak tolong bisnes dia lah. Sebab kami masing-masing teruk lah ni, anak pun teruk, pak pun teruk. Jadi saya harapkan tuan-tuan boleh sokong sikit pada jualan malam ni untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita. Harap bantuan prihatin sekali itu yang dia bagi. Saya tak tahulah sama ada lembaga hasil ada ada rekod pula, apa boleh kita minta pula. Tapi sekali itu yang dia bagi dapat 1,000 berapa, 1,600 betul tu. Ni kira saya ni lah ni boleh jadi asnaf lah. Tak ada langsung dah. Boleh kata nak belanja, tak ada langsung. Nak banyak duit api, tak ada duit. Abang tu terang, bukan kata nak mohong tak. Habaq kadar yang sebenar. Tapi itulah dia ujian yang Allah bagi. Tapi kita yakin ada penyelesaian dia. Rezeki Allah itu di mana-mana. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah itu maha
hebat dan sebaik-baik yang memberikan rezeki. Kita harap macam itulah. Sekian, aku lu qouli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. حمد الصابرين الحمد لله في نعم يا ربنا يا رب. اللهم ارزقنا عنا وارزقنا فهما وعلمنا تأويلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين والهم ملائكة المقربين أولئك عليهم الصلاة والسلام أجمعين. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.